je. Tak susah pun soalan ni. Okey, kita tengok soalan 6. Berikut adalah maklumat tentang perniagaan bersatu. Okey. Dia bagi yang pertama yang kat atas ini adalah ni panggil apa ni? Baki. Ada dua, iaitu baki awal dan juga baki akhir. Ini baki awal, yang ini baki akhir. Nampak je ke? Ya, pusing di sini sikit. Tak apa nanti. Tak boleh. Okey. Baki awal dan juga baki akhir. Awak tahu promosi ni apa? Belanja belum bayar, maksudnya dia adalah liability semasa. Ini kena kenal. Kalau awak tak kenal susahlah. Yang kedua, insurans prabayar. Insurans apa? Belanja prabayar aset semasa. Komisen belum terima. Komisen apa? Hasil belum terima. Belum terima. Akaun belum terima apa? Aset kan? Jadi ini pun aset semasa. Sewa belum terperoleh. Sewa apa? Hasil belum terperoleh. Liability semasa. Okey. Awak tahu aset dia akan duduk belah debit. Liability akan duduk sebelah kredit. Mudah je. Dia minta buat akaun sewa je, betul? Sewa diterima. Dalam yang ini adalah petikan. Maksudnya yang dah dibayar dan juga yang dah diterima. Yang sebelah kanan ini maksudnya yang kita bayar. Promosi yang kita bayar, insurans yang kita bayar. Sebelah debit ni maksudnya sewa yang kita dah terima dan komisen yang kita dah terima. Kita settle dulu satu-satu. Yang pertama kat sini dia minta buat akaun apa? Sewa diterima. Ada berapa sewa? 1, 2. Betul? 1, 2, 3. Ada 3 nombor yang nak kena masukkan dalam akaun sewa. Okey, kita dah kenal pasti dah. Sewa belum terperoleh adalah liability. Jadi bakinya duduk sebelah mana? Kredit. Jadi dekat sini pun dia tetap akan duduk sebelah kredit. Berapa nilai dia? 1,200. Boleh faham? Ini apa dia? Sewa belum terperoleh. Sewa belum terperoleh. Boleh faham? Kita letak je tempat yang sama. Jadi kalau baki awalnya sebelah kredit, baki akhir duduk sebelah mana? Debit. Jadi berapa baki akhir dia? 1,500. Jadi 1,500 baki akhir, tapi kita tulis sewa belum terperoleh. Sewa belum terperoleh. Boleh faham tak macam mana nak letak baki ni? Boleh? Letak di tempat yang sama. Liability bakinya duduk sebelah kredit. Jadi baki awalnya sebelah kredit, baki akhirnya mesti debit. Jelas? Ada lagi tak sewa? Kita ada sewa dalam bank. Bank ni duduk sebelah mana? Ni duduk sebelah mana? Dalam akaun bank sebelah mana? Akaun bank sebelah mana? Debit. Jadi pindah masuk kredit. Sewa pula, sorry. Bank. Berapa? 21,000. Boleh cari tak berapa sewa yang sebenar? Berapa sewa diterima yang sebenar? Berapa?
Berapa? Macam salah je ni. Soalan salah ni. Sewa belum terperoleh hasil. Betul lah. Sewa. Jadi berapa? 22,200. Jadi berapa nilai dia? Yang nak dimasukkan dalam akaun untung rugi berapa? 20,700. Kita masuk ke dalam akaun mana? Untung rugi. Nampak? Awak dah tahu sewa belum terperoleh ni apa? Sebab tu cikgu nak awak kena kenal dulu. Belum terperoleh, belum bayar, belum terima. Awak tahu, mudah untuk kita masukkan. Tak payah fikir dah. Awak fikir debit kredit je. Okey, baki sebelah kredit. Sebab apa? Dia liability. Okey. Bank, kenapa dia sebelah kredit? Sebab akaun bank sebelah debit. Masuk dalam akaun sewa diterima sebelah kredit. Kenapa kita buat akaun sewa diterima ni? Sebab kita nak cari jumlah sewa sebenar yang akan dimasukkan dalam akaun untung rugi. Boleh faham? Boleh Okey, komisen diterima. Cuba tengok. Masuk dulu baki. Komisen belum terima. Aset ke liability? Aset. Jadi baki awalnya kat mana? Debit. Jadi 1,000. Komisen belum terima. Okey. Baki akhirnya sebelah mana? Sebelah kredit 2,600. Komisen belum terima. Bank untung rugi tu memang tertulis untung rugi lah. Akaun untung rugi. Okey. Sebabnya kita kalau ikut yang tu belanja dan hasil dia tak ada baki. Kita akan hantar terus ke dalam akaun untung rugi, iaitu kita panggil catatan penutup. Okey. Komisen. Akaun bank belah mana? Pindah masuk kredit. Berapa? 5,600 butiran bank. Jadi boleh carilah berapa nilai komisen yang sebenar. Jadi berapa? 8,200. Jadi komisen yang sebenar adalah 7,000. Kita akan masuk dalam akaun untung rugi. Maksudnya komisen untuk tahun itu adalah 7,000 sahaja. Boleh faham? Tahun semasa komisen hanyalah 7,000 sahaja. 7,200. 7,200 sahaja. Ini adalah komisen yang sebenar. Okey, faham Okey, akaun promosi. Cuba buat. Boleh buat tak?
Cuba buat. Akaun promosi, buat. Kita nak tengok. Jadi ni 7,200 tu letak dekat hasil. Betul. Dekat akaun untung rugi. Sekarang ni maksudnya ini adalah cara panjang. Kalau dia suruh buka akaun, inilah caranya. Tapi bila kita buat pelarasan untuk soalan nombor 2 dalam exam, kita tak akan buat macam ni. Sebab apa? Sebab dia terlalu panjang. Jadi akan membazir masa. Kita akan buat ringkas. Sekarang ni awak kena faham dulu. Bila awak faham ini, cara ringkas nanti mudah kena faham. Yang penting kena faham dulu kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia ambil, kenapa kredit, itu pun kena faham dulu. Cikgu, kiranya bagi akhir ni tak ada apa-apa lah sebenarnya. Tak payah tak ada. Masuk ni dah masuk. Komisen diterima akhir. Ni. Ini baki akhir, ini baki awal. Okey. Dah. Promosi belum bayar, accept ke liability? Liability. Jadi bagi awalnya debit ke kredit? Kredit. Bagi awal kredit, bagi akhir debit. Bank promosi kredit masuk sini debit. Ini kenapa 7,300? Dah. Boleh bang? Bagi awal, ini bagi awal lah. Ini bagi akhir. Bank. Okey. Untung rugi. Okey. Okey, promosi. Kita ada sini promosi
Promosi belum bayar. Promosi belum bayar. Baki awal 1,400, baki akhir 1,700. Belum bayar liability. Baki awalnya sebelah kredit 1,400. 1,400. Promosi belum bayar. Baki akhirnya 1,700. Promosi belum bayar. Bank kredit. Betul. Pindah masuk debit. Bank kredit pindah masuk debit. Butirannya bank. Jadi awak dapatlah berapa jumlah yang akan dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Berapa ni? 2,400. 2,400. Jadi yang akan masuk ke dalam akaun untung rugi berapa? 2,000 ke? Sorry, salah. 8,700. 8,700. Jadi berapa? 7,300 yang akan masuk dalam akaun untung rugi. Boleh? Mudah je. Awak kena faham. Dia punya konsep je senang. Insurans. Ini akaun insurans. Okey, sekarang ni kita masukkan, pindahkan baki insurans prabayar. Prabayar apa? Aset. Jadi baki awalnya akan duduk sebelah debit 1,800. Insurans prabayar. Jadi baki akhirnya akan duduk sebelah kredit. Berapa? 1,100. 1,100. Boleh? Insurans dalam akaun bank sebelah pindah masuk debit 10,000. 5 butirannya bank. Simple je. Tak susah. Okey? Jadi berapa? 13,000 12,300. 12,300 jadi berapa? 11,200 untung rugi. Okey? Ini tadi. Okey. Boleh? Faham tak? Oh, baki awal, sorry. Betul lah. Okey, betul. Boleh Kenapa kita tulis baki awal tapi kita masukkan baki awal sewa belum terperoleh, tapi kita letak dekat akaun sewa diterima? Sebab apa? Sebab apa? Awak dah belajar dah sebelum ni. Sekarang ni dia minta buat 4 akaun je, betul? Sewa belum terperoleh, dia tak minta buat pun. Betul tak? Okey. Kalau dia minta buat sewa belum terperoleh, jalan kerjanya adalah macam awak buat yang sebelum ini. Yang ini. Nampak tak? Kita pindahkan baki awal masuk ke commission, akaun commission. Sama juga dengan kes yang ini. Sewa belum terperoleh. Kita akan ada akaun sewa belum terperoleh. Kita ada baki awal dia. Baki awalnya berapa? 1,200 baki BB. Betul? Konsepnya macam mana?
kita kena tutup dulu baki awal ni. Kita kena pindahkan baki awal ini ke dalam akaun sewa. Faham tak? Kita kena pindahkan akaun ini, baki awal ini, 1,200 ini ke dalam akaun sewa. Sebab apa? Belum terperoleh maksudnya kita terima awal. Faham tak? Tak faham? Kita terima awal sewa. Tahun lepas punya sewa 1,200, tapi kita dah terima 1,300. 100 itu untuk tahun ini. Boleh faham? Jadi 1,200 ini adalah sewa untuk tahun ini yang dia terlebih bayar tahun lepas. Sebab itulah kita kena pindahkan yang ini masuk dalam akaun sewa. Boleh faham tak ni? Sekali lagi, sewa ni belum terperoleh, maksudnya tahun lepas dia bayar lebih untuk tahun ini punya. Jadi dia masuk dulu dalam akaun sewa belum terperoleh tahun lepas. Bila masuk tahun baru, yang dia bayar lebih itu kena pindah masuk dalam akaun sewa sebab untuk tahun ini. Jadi macam mana dia nak pindahkan? Ini kredit, kita kena debitkan dulu. Debitkan dulu 1,200 supaya kita boleh pindah ni, yang 1,000 ni. Ini kita nak pindah dia kan? Kita kena debitkan dia. Butirannya kita nak pindah ke mana? Sewa diterima. Barulah kita boleh pindahkan dia. 1,200 pindah masuk kredit. Sebab tu dia masih lagi sama. Baki awal dia sebelah kredit, kat sini pun baki awalnya sebelah kredit. Sebab konsep dia nak pindah, kita kena debitkan dulu, barulah nilai akan jadi kosong. Faham tak? Kan 1,200 yang tahun lepas punya dibayar awal kan? Kita nak kosongkan dia, sebabnya dah masuk tahun yang sepatutnya dia bayar. Jadi dia masukkan sebelah debit, maka yang baki ni akan jadi kosong. Pindah masuk dalam akaun sewa. Boleh? Faham Okey. Ada nak tanya lagi? Baki akhir pun sama. Okey? Baki akhir pun sama. Okey. Boleh cikgu pergi ke soalan seterusnya? Oh, soalan seterusnya dah masuk. Tu. Jadi, untuk akaun nominal, awak kena faham ada dua akaun nominal, iaitu belanja dan juga hasil. Ini caranya kalau soalannya jalan kerja yang panjang. Cara nak buat soalan penyata keuangan, cikgu akan ajar kemudian. Yang penting sekarang ni kena faham dulu konsepnya. Kalau tak, nanti bila jumpa soalan ini masa tingkatan 5 nanti awak tak faham. Asalkan konsep awak faham, bila awak ingat balik mungkin awak boleh faham semula. Okey. Ekonomi ni dah selesai. Kita pergi kepada peruntukan hutang ragu dan juga akaun hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu adalah kontrak. Hutang ragu adalah belanja. PHR ada 3 situasi. Situasi yang pertama, okey, PHR ada 3 situasi. Situasi yang pertama, PHR-nya belum wujud. Macam mana kita nak tahu belum wujud ataupun dah wujud? Kalau kita tengok dalam imbangan luga dah ada PHR, maksudnya dah wujud. Kalau belum ada, maksudnya kita baru nak wujudkan peruntukan hutang ragu.
Yang kedua, kita ada PHR dah wujud. Okey, dah wujud ini dia bahagikan kepada dua. Kita kena buat perbandingan. Bila dah wujud, kena buat perbandingan baki awal dengan baki akhir. Okey, yang awal baki awal kat mana? Ada dalam imbangan duga. Yang akhir yang kita kena kira. Bila kita kira ada berlaku pertambahan dan pengurangan. Contoh, baki akhir dah wujud 100. Bila kita kira yang baru 150. Ini maksudnya pertambahan hutang ragu. Berapa yang bertambah? 50 bertambah. Faham? Yang kedua, pengurangan. Macam mana berlaku pengurangan? Apabila baki akhir yang kita baru kira lebih rendah daripada yang dah ada dalam imbangan duga. Bila kita tengok ada 90. Jadi ini adalah pengurangan hutang ragu. Berapa berkurang? 10. Boleh? Bila bertambah, dia akan jadi belanja. Bila berkurang, dia akan jadi hasil. Bila baru wujud, dia akan jadi belanja. Boleh? Jadi dalam ini dia akan ada dua. Satu yang baru wujud, kita ada PHR, kita ada hutang ragu. Yang kedua, yang dah wujud, kita ada PHR. Yang kedua, kita ada pertambahan. Ataupun kita ada PHR, kita ada pengurangan. Satu masuk dekat PKK, satu lagi masuk dekat untung rugi. Dekat belanja dan hasil. Sama juga dengan hasil belanja yang ekonominal tu. Bila kita buat pelarasan, satu masuk PKK, satu masuk untung rugi. Boleh? Jelas Okey. Kita tengok soalan nombor 7. Berikut adalah maklumat perekonomian perniagaan Miki. Akaun belum terima 26450, peruntukan hutang ragu adalah 4%. Jadi berapa peruntukan hutang ragu? Jadi 4. Kira satu-satu. Disember berapa? 2021 4%. Darab jadi berapa? 1058. Betul? Disember 2022 858. Awak nampak tak? Bertambah ke berkurang? Berkurang. Jadi belanja ke hasil? Hasil. Dah nampak Sekarang ni kena faham dulu, barulah kita boleh faham macam mana kita nak masukkan dalam akaun. Okey. PHR, peruntukan hutang ragu, kategorinya duduk kat mana? Dekat abelah tu duduk kat mana? Ada tak dekat abelah PHR? Ada tak ada? Kita nak tahu debit ke kredit. Ada tak kat abelah? Dekat abelah tak ada. Dia ada dekat kontrak. Kontrak pada aset semasa, iaitu akaun belum terima. Akaun belum terima debit, dia akan duduk sebelah kredit. Jadi baki awalnya kat mana? Kredit. Okey. Baki awalnya kredit. Jadi tarikhnya baki awal kita tak letak Disember 2021, kita akan letak
2022 Januari 1 baki BB. Boleh? Okey. Yang kedua, ini adalah baki baki HB, iaitu baki akhir. Jadi baki akhirnya berapa? 8, 5, 8 baki HB. Jadi 2022 kat atas ni Disember 331. Okey, andai kata kita tak tahu berapa yang kurang tu, maksudnya konsep ni tetap sama. Kita buat imbangan, jumlah yang paling besar duduk pada imbangan. Andai kata awak tak tahu aset apa, belanja ke hasil, kita tak tahu belanja ke hasil, nak letak kat belanja ke nak letak kat hasil. Okey, awak buat imbangan, awak dah tahu yang besar sebelah kredit, maka awak akan dapat nilai dekat yang sebelah debit ni berapa beza dia? 200. Ini kita masukkan dalam akaun hutang ragu. Okey, bila masukkan dalam akaun hutang ragu 200, ini debit pindah masuk kredit. Jadi butirannya peruntukan hutang ragu. Awak dah nampak lah, dia duduk sebelah kredit kan? Maka dia adalah hasil. Boleh? Jadi kita nak pindahkan ke mana? Pindahkan ke mana? Akaun untung rugi sebanyak 200. Okey. 022 Disember 31. 2022 Disember 31. Boleh faham tak ni? Peruntukan hutang ragu masuk dekat akaun hutang ragu, maka kita akan pindahkan ke dalam akaun untung rugi di bahagian hasil. Kenapa hasil? Sebab ini daripada debit, dia akan masuk sebelah kredit. Jadi dia adalah hasil lah. Boleh? Okey, sama ada dekat belah hasil itu kita tulis hutang ragu ataupun pertambahan pengurangan hutang ragu. Dua-dua boleh diterima. Untung rugi tu, akaun untung rugi tu yang belanja hasil tu. Faham tak? Ini adalah akaun hutang ragu. Kan kita nak buat akaun perdagangan dan untung rugi. Betul? Belanja dan hasil semuanya kita akan masuk dekat akaun untung rugi. Inilah nilai yang kita nak masukkan dekat akaun untung rugi tu. Boleh faham? Sama macam yang tadi. Ini kan untung rugi ni. Ini semua adalah nilai yang kita nak letakkan dekat, kalau contoh sewa diterima dekat hasil, dekat untung rugi. Inilah nilainya, bukannya nilai yang ini. Bukan nilai bank, tapi nilai ini yang sebenar. Jelas? Ada pertanyaan? Tak ada. Okey. Cuba tengok soalan 8. Cuba buat soalan nombor 8. Jadi Disember 2020 maksudnya mulakan dengan baki awal 1 Januari 2021.
Boleh? Dah keluar? Tak apa, nanti cikgu hantar, cikgu rekod yang cikgu hantar dalam grup nanti. Kira dulu, peratus tu kira dulu. Setiap tahun tu berapa nilainya? Sorry, ini cikgu tertinggal ni. Sekejap. Macam tertinggal je satu. Sekejap, yang patut yang ni dia kena buat untuk 2 tahun. Sekejap tertinggal. Sorry, sekejap tengok yang ni balik. Tahun yang pertama tu kena rekodkan juga. Okey, tahun pertama belum wujud kan sebelum tu kan? Betul? Jadi tak ada baki awal, betul? Baki awal tak ada, PHR tak ada baki awal. Yang ada adalah yang baru, iaitu 1058. Jadi 1058 akan masuk hutang ragu. Hutang ragu. Okey. Lepas tu tutup akaun tutup akaun 1058, maka 1058 ini adalah baki HB. Bawa ke baki BB. Tertinggal setahun je. Tahun awal tu kena buat juga. Boleh? Jadi hutang ragu yang ini akan masuk dekat akaun hutang ragu yang kat bawah ni. Sama je. Tertinggal setahun. Okey, hutang ragu, kredit pindah masuk sebelah debit. 10. Konsepnya sama, 1058. Jadi ini adalah peruntukan hutang ragu. Jadi tutup akaun 1058 pindah masuk dekat akaun mana? Untung rugi 1058. Belanja ke hasil? Belanja. Sebab masuk akaun untuk rugi ni duduk sebelah debit. Dia akan jadi belanja. Boleh faham? Yang ini akan jadi hasil. Kenapa jadi hasil? Sebab kita pindah nanti dia akan duduk sebelah kredit. Maka dia adalah hasil. Boleh? Terlepas satu. Jadi yang kedua tadi pun sama. Peruntukan hutang ragu tu kena buat daripada tahun yang pertama dulu. Dah. Soalan tadi tu.
Yang ni dah Okey. Kirakan yang dulu yang ini. Cikgu akan tunjukkan semula. Berapa? Disember 2022 berapa? 1,800. 45,000 darat 4%. 41,000 darat 2% berapa? 820. 43,000 darat 3%. Berapa? 1,290. Awak dah dapat nilai dia, betul? Tahun yang pertama. Okey, cikgu tunjuk balik. Tahun yang pertama iaitu Disember 2022. Ada baki awal tak yang tahun sebelum tu? Tak ada kan? Jadi dia tak ada baki awal. Okey. Dia ada peruntukan hutang ragu yang baru iaitu 1,800. Yang dikira ini adalah baki akhir untuk 2020. Kita tulis dulu baki akhir dia 31. Kenapa cikgu tulis baki akhir dulu? Sebab yang awak kira ini adalah baki akhir. Baki awal ada tak? Tak ada. Boleh faham? 2020 tak ada baki awal. Maka 1,800 baki HB. Boleh? Jadi sebelah kredit pun 1,800 yang kita akan masukkan ke dalam akaun apa? Akaun hutang ragu. Boleh? Okey. Dah selesai. Masuk tahun 2021. Ada baki ke tak 2021? Ada, iaitu daripada baki HB pindah ke baki BB. Jadi baki BB 1,800. Boleh ikut lagi? Boleh Okey. Awak kira adalah baki akhir. Ingat PHR yang kita kira baki akhir. Boleh PHR yang kita kira itu adalah baki akhir. Jadi kita letak dulu baki akhir dia. Baki HB. Jadi berapa baki HB dia? 820. Jadi yang besar duduk bawah. Jadi bezanya berapa? 1,800 tolak 820, 980. Betul? 980. Pindah dekat akaun hutang ragu. Kalau awak boleh fikir logik, 1,800 turun kepada 8,820, maksudnya ada pengurangan. Jadi 980 itu adalah hasil. Boleh? Dia tak terus pindah ke akaun untung rugi. Untung rugi pula dah. Hutang ragu. Dia tak terus pindah ke akaun untung rugi sebab dia kena masukkan dulu ke dalam akaun hutang ragu macam yang ini tadi. Boleh faham? Okey. Okey, dah selesai tahun 20. Ini semua baki awal sahaja yang Januari 1. Yang lain semuanya adalah Disember 31. Pindah yang baki akhir masuk baki
awal. Baki B 820 pada tahun 2022 Januari 1. Berikut kita pindah baki akhir masuk tahun depan balik. Kira yang baru 1290. Baki akhir dia adalah 1290. Baki HB. Boleh? Cari pula perbezaan dia. Buat imbangan. Yang besar duduk bawah. Cari berapa perbezaan dia. Bawah 470 yang akan kita pindah ke hutang ragu. Daripada PHR tu kena pindah dulu ke akaun hutang ragu. Hutang ragu tu baru masuk ke akaun untung rugi. Boleh faham? Boleh Okey. Jadi dah selesai belum? Dah selesai belum? Apa yang belum? Baki. Jangan lupa dia sentiasa mesti hantar bawah semula. Iaitu ini 2022 Disember 31. Jadi 2023 Januari 1 baki B 1290. Apa-apa baki kalau baki akhir mesti pindah ke baki awal semula. Itu awak kena ingat. Sebab mana-mana baki kalau dia ada baki akhir, pindah baki awal baru dapat satu markah. Kalau awak tak buat, mana-mana akaun awak tak akan dapat markah walaupun awak buat betul. Boleh? Ada nak tanya PHR? Yang pertama, yang ini belanja ke hasil? Baru wujud maksudnya dia adalah belanja. Macam mana nak tahu belanja ke tak? Kan kita pindah dekat hutang ragu. Okey, cikgu buat secara ringkas hutang ragu. Hutang ragu dia akan duduk belah mana? Debit. Maksudnya bila sebelah debit belanja. 980 belanjakan hasil. Kenapa hasil? Sebab bila kita pindahkan dia akan duduk sebelah kredit. 8220. Yang ketiga, 470 belanjakan hasil. Belanja. Kenapa belanja? Satu lagi sebab dia adalah pertambahan. Daripada 820 jadi 1290. Awak tahu bila bertambah belanja. Bila berkurang hasil. Bila baru adalah belanja. Ini baru belanja. Ini berkurang daripada 1800 jadi 800. Berkurang hasil. Ini apa? Bertambah. Daripada 820 naik balik 1290. Dia akan jadi belanja. Jelas? Peruntukan hutang ragu ada nak tanya? Tak ada. Ingat yang kita kira adalah baki akhir. Bila baki akhir ini yang kita masukkan dekat PKK. Jumlah ini yang akan dimasukkan dalam PKK. Ini akan dekat PKK. Ini dia akan masuk dekat PKK. Tahun 2022 jumlah ini akan masuk dekat PKK 1290. Baki akhir. Boleh? Yang masuk dekat belanja hasil yang ini. Boleh
Ada nak tanya peruntukan hutang ragu? Ekonominal sudah, peruntukan hutang ragu sudah. Tak ada? Nanti cikgu akan masukkan video ni balik dalam grup. Boleh tengok semula. Okey. Soalan 9. Susut nilai. Okey. Sekejap Susut nilai kita ada 3 kaedah. Yang pertama, garis lurus ataupun kaedah tetap ataupun apa lagi? Atas kos. Okey, sama je. Yang kedua, kita ada baki berkurangan. Ada lagi tak nama dia? Tak ada. Dia ada satu lagi, saya pun lupa dah nama dia apa. Ada satu tahun tu dia masuk, itu keluar tu. Okey, yang ketiga adalah penilaian semula. Okey. Atas kos, garis lurus, kaedah tetap, maksudnya senang je. Kira atas nilai kos dia berapa. Tak perlu tolak-tolak. Kira itu adalah belanjanya susut nilai. Baki berkurangan, kurang. Perkataan kurang ini maksudnya kena tolak. Maksudnya apa? Kos tolak susut nilai terkumpul sebelum. Okay? Susut nilai terkumpul sebelum. Okey, boleh Okey, kita tengok soalan 9. Kenderaan 90,000. Susut nilai terkumpul, yang dah terkumpul adalah 25,000. Kaedah baki berkurangan. Nampak saja berkurangan, ingat kos tolak susut nilai terkumpul. 5%. Jadi pengiraannya 5% darabkan dengan kos tolak susut nilai terkumpul. Jadi berapa? 5% darab 90,000 tolak 25,000. Jadi berapa nilai dia? Berapa? 3250. Okey. Peruntukan hutang ragu tadi cikgu bagi tahu yang kita kira adalah baki akhir kan. Tapi untuk susut nilai yang kita kira ini adalah belanja susut nilai, BSN. BSN tu apa? Belanja susut nilai. Okey. Ini soalan. Bukan Bank Simpanan Nasional. Belanja susut
belanja susut nilai. Okey, sediakan akaun susut nilai kenderaan. Okey. Susut nilai adalah untuk tahun baki tahun susut nilai adalah belanja tahun semasa. Yang mana? Ini yang awak kira ni. 3250. Jadi belanja duduk sebelah dia debit. 3250. Butirannya apa? Nak tulis apa? Susut nilai terkumpul. Sebab kita nak kumpul dia. Boleh? Susut nilai ni 3250 ni kita nak kumpulkan dia. Jadi kita pindah masuk akaun susut nilai kenderaan. Ada baki tak? Ada baki tak? Ada kan? 2022 Januari 1 baki B sebanyak 25,000. Okey. Boleh? Susut nilai terkumpul yang baru berapa? 32 kan? Pindah ke akaun susut nilai 3250 susut nilai kenderaan. Ini susut nilai terkumpul kenderaan. Kalau dalam exam kena tulis penuh Dia tak boleh SN terkumpul, tak boleh. Dia mesti tulis penuh. Tak ada pengecualian. Wajib ditulis penuh. Okey. Okey. Jadi berapa baki akhir susut nilai? Baki awal 25,000 tambahkan dengan yang baru. Jadi berapa? 28. 28,250 baki HB 2022 Disember 31. Jadi baki awal, baki BB 28,250 2023 Januari 1. Boleh? Yang atas ni dah selesai belum? Belum. Dah pindah ke akaun terugi lagi tak? Belum pindah lagi kan? Pindah ke akaun terugi. Macam mana nak pindah? Sama je. Tutup. Yang besar duduk bawah 3250. Jumlahnya 3250. Okey. 3250 kita akan pindahkan ke dalam akaun untung rugi. Boleh faham? Sama je macam tadi. Okey. Jadi maksudnya ini untung rugi dia akan duduk sebelah debit. Maksudnya dekat belanja. Ada nak tanya? Tak ada. Boleh Awak exam bila? Lambat lagi
Minggu depan punya minggu depan. Hari Selasa. Exam akhir tahun ni. Akhir tahun dah? Kalau akhir tahun dah nanti cikgu habiskan ni dulu, terus masuk pada soalan ni lah. 21/11. Ini ada sub nilai sewa okey, jadi minggu apa? Hari Ahad ni cikgu akan masuk pada soalan terus lah. Soalan penyata keuangan. Sebabnya cikgu takut tak sempat. Yang penting cara nak jawab soalan penyata keuangan. Tapi yang ini awak kena faham dulu. Dan duduk kat mana. Bila kita nak buat penyata keuangan tu mudah. Okey. Soalan 10. Sama je. 1 Januari dia beli 90,000. Okey, dia suruh minta buat 2 tahun. Okey. Jadi tahun pertama iaitu tahun 2021. Ada tak baki awal 2021 susut nilai terkumpul, ada ke tak ada? Okey, kaedah garis lurus. Maksudnya tak payah tolak lah. 5% darabkan dengan 90,000. Jadi berapa? 4,500. Okey. Susut nilai kenderaan. Tahun yang pertama dua kosong dua satu Disember 2021 Disember 31. Okey, susut nilainya adalah 4,500. Okey, kita akan pindahkan ke dalam akaun susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul kenderaan. Okey. Lepas tu pindahkan dulu ke susut nilai terkumpul. Ada tak baki? Tak ada lagi kan? 2021 belum ada. 2021 Disember 31, 4,500 adalah susut nilai kenderaan. Okey. Jadi tutup dulu akaun yang pertama. 4,500 macam terbalik je ni. Ke tak terbalik? Salah ni. Terbalik. Sorry. Belanja kan? Okey, 2021 Disember 31. Okey, jadi yang ni pun terbalik. Okey, jadi pindahkan ke dalam akaun untung rugi. 4,500. 4,500. Okey. Ini pun sama. Bakinya akan ada berapa? Susut nilai terkumpul akan jadi baki.
4,500 baki HB 2021 Disember 31. Baki awal pindahkan 4,500 baki B 2022 Januari 1. Tahun seterusnya, kalau garis lurus tak payah kira lagi lah, nilainya sama. Jadi susut nilai tahun 2022 Disember 31 adalah sebanyak 4,500. Susut nilai terkumpul kenderaan. Faham? Okey, pindah masuk dekat susut nilai terkumpul. Debit masuk ke kredit. Jadi berapa? 4,500. Tutup akaun dua-dua. Okey? Nak tutup atas dulu pun boleh, bawah pun boleh. Okey, yang ini butirannya adalah susut nilai kenderaan. Disember 31. Baki awal sahaja Januari. Okey? Jadi berapa? 9,000 baki HB 2022 Disember 31. Jadi pindah ke baki BB. Baki BB 2023 Januari 1. Boleh? Okey, jadi yang ini pun sama, tutup, masuk ke dalam akaun untung rugi. 4,500 akaun untung rugi. Okey, sama je. Cikgu lakukan susut nilai ni kontra dengan surplus masa. Kontra dengan surplus masa. Sebab tu baki awalnya sebelah mana? Kredit. Atas tu. Ini belanja. Susut nilai kenderaan belanja. Susut nilai terkumpul kontra. Ini yang biasa awak tukar. Awak letak dekat belanja susut nilai terkumpul. Itu yang akan jadi salah. Boleh faham? Awak akan salah bila awak letak susut nilai terkumpul dekat belanja. Dan bila awak letak benda asing dekat bukan tempatnya, markah pengiraan markah one off awak tak akan dapat. Sebab apa? Sebab ada benda asing. Sepatutnya susut nilai, tapi awak letak susut nilai terkumpul. Salah lah. Yang belanjanya adalah susut nilai kenderaan, susut nilai perabot. Yang terkumpul, yang dikumpulkan, susut nilai yang dikumpulkan pada setiap tahun, namanya susut nilai terkumpul. Itu adalah kontra, duduk dekat PKK. Boleh Jangan buat salah. Cikgu dah pesan dah. Pastikan yang terkumpul PKK. Tak ada terkumpul belanja. Susut nilai dia tak akan jadi hasil. Dia akan tetap duduk dekat belanja. Peruntukan hutang ragu tadi kita ada dua. Kalau bertambah, belanja. Kalau berkurang, hasil. Kalau baru wujud, belanja. Boleh? Boleh Okey. Kita review balik yang soal belanja akaun nominal, iaitu belanja dan hasil. Soalan 11. Macam mana nak buat?
Maklumat tambahan dia bagi insurans 3840. Ingat, yang dekat maklumat tambahan ini adalah yang dah bayar kalau belanja. Kalau hasil dah terima. Yang sebenar awak tak tahu. Contohlah, kalau sewa setahun 1,200, awak dapat 1,000, dah bayar 1,000. Sebenarnya berapa? Itu yang kita nak kena cari. Boleh faham? Okey, untuk soalan ini, sewa dan insurans dan juga sewa ini adalah belanja, sebab dia dah nyatakan kat sini belanja. Dibayar pada 30 September 2023. Jadi yang ini adalah belanja yang dah bayar. Awak kena tahu dah bayar berapa, sebenar berapa. Kita nak kena cari yang sebenar. Premium insurans adalah untuk setahun bermula Januari. Jadi yang sebenar berapa? Adakah dia dah bayar setahun? Jadi betul lah itu untuk setahun? Tak. Kenapa? Insurans itu bermula Januari, kita berakhir September. Kita buat garis masa. Bila ada soalan macam ni, kena buat garis masa. Kita mula tempoh perakaunan kita dulu letak kat sini. Okey? Tempoh perakaunan kita bermula berapa hari bulan? Bermula berapa hari bulan? 1 Januari. Kan. Tempoh berakhir 31 September. 23 kan? Nak tahu awal, ambil sehari selepas. Lepas September apa? Tahun tolak 1. 23 jadi 2. Faham tak? Tak faham? Kan tempoh perakaunan kan setahun. Tak semestinya 1 Januari hingga 31 Disember. Soalan mungkin dia kata tempoh perakaunannya berakhir 30 September. Kalau setahun, September berapa? 30 berakhir 30.9. Jadi awalnya bila? Ambil sehari selepas. Awak nak tahu berapa tarikhnya? Sehari selepas apa? 1 Oktober, betul? Tahun tolaklah 1. Awak dapatlah mula 1 hari bulan 10 2022. Faham tak ni? Maksudnya awak nak tahu tahun mulanya bila, berapa hari bulan. Berakhir kita tahu mulanya berapa hari bulan. Awak janganlah buat kat sini 2023 pula. Logik tak? Tak logik lah. Jadi terkebelakang. Okey? Okey, jadi ini adalah tempoh perakaunan kita. Premium insurans bermula 1 Januari 2023. Jadi insurans 1 Januari 2001 hari bulan 1 23. Ini dia mula bayar insurans. Untuk 3840 ini adalah untuk berapa tahun? Setahun. Jadi dia bayar ini adalah untuk setahun, daripada 1 hari bulan 1 2023 hinggalah 31 hari bulan 12 2023. Tapi belakang tu kita tak nak tahu pun. Kita nak tahu berapa tempoh daripada 1 hari bulan 1 hingga 30 hari bulan 9. Berapa bulan? 9 bulan sahaja adalah belanja. Boleh? Belanjanya hanya 9 bulan sahaja. Kenapa 9 bulan? Sebab dia mula bayar pada 1 bulan 1 2023. Untuk tempoh perakaunan yang sekarang ini, kita cuma ambil kira 9 bulan. Lagi 3 bulan adalah bayar.
Kenapa prabayar? Sebab dia dah bayar lebih. Jadi berapa untuk 9 bulan tu? Berapa untuk 9 bulan tu kita nak kira berapa? Awak boleh kira untuk 9 bulan pun boleh, awak boleh kira untuk 3 bulan. Macam mana nak kira? 3840 bahagi dulu 12. Darabkan dengan 9. Jadi awak dapat berapa? 2880. Okey. Jadi awak punya catatan insurans masuk dulu yang dah bayar. Kita dah bayar berapa? 3840. 3840 dah bayar. Dah bayar bank kredit dekat insurans debit 3840. Butirannya bank. Berapa hari bulan? 2023 September 30. Tempoh berakhir. Jangan ambil Disember pula. Kena ambil tempoh berakhir kita bila. Boleh? Okey. Sekarang ini awak dah dapat berapa sewa yang sebenar. Yang awak kira ini 2880 ini yang akan dimasukkan dalam akaun untung rugi. Betul? Selebihnya kira 3840, yang besar duduk bawah. Jadi yang tak cukup ni berapa? 990 yang akan kita pindahkan ke dalam insurans prabayar. Boleh? Boleh faham Okey. Untuk sewa pun benda yang sama. Ya, cumanya sewa dia tak kata bermula bila kan? Maksudnya sewa ini setahun adalah 5,200. Sewa berapa? Yang dibayar berapa sewa? 4,000. Kenapa tak detect pula? 4,000. Maksudnya ada lagi yang belum bayar. Jadi sama je. Insurans sewa yang dah bayar masukkan dulu 4,000. Butirannya bank. Awak tahu yang sebenar kan? Yang untung rugi tu adalah yang sebenar. Ini tahunan, maksudnya yang sebenar. Awak tahu sebenar berapa? Jadi sebenar ini adalah untung rugi. Ingat, yang sebenar adalah yang dimasukkan dekat untung rugi. Jadi awak boleh kira kat sini. Okey, yang paling besar duduk bawah 5,200. Jadi berapa lagi tak cukup? 1,200 yang akan dimasukkan dekat sewa belum bayar. Nampak? Boleh? Ada nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada nanti minggu depan